Babu zajri tarikis salati. Ini bab pada menyatakan menakuti orang meninggalkan semaya. Sebelum nak masuk cara hal semaya, hal taharah, cara hal wudu, tuan kita ni didahulukan satu bab menakutikan orang tinggal semaya dulu. Ketahui olehmu hai saudaraku, beri faham akan kami oleh Allah Ta'ala. Jadi doa dia tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kami ni faham pada agama, maksud itu, dan akan kamu pada agama, bahawasanya semaya 5 waktu itu tiang bagi agama. Lepas dah sebut, dan mereka yang mendirikan semaya, maka sonya telah mendiri ia akan agama. Dan mereka meninggalkan semaya, maka sonya telah merubuh dan meruntuh ia akan agama. Hadis bawah tu dulu pun sebut, lepas mari dah kita awak pula sikit. Lafaz ini diambil daripada ibarat kitab Kashful Khafa, ibarat atas. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din, yakni din nafsi. Satu riwayat, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Hadis ini telah mengeluarkan dia oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dan sanad yang dhaif, dengan sanad yang dhaif daripada hadis Ikrimah daripada Umar marfu'an, tu segi sanad. Dan telah menakan daripada gurunya Al-Hakim bahawa berkata yang Ikrimah itu tidak mendengar pada Umar. Beginilah disebut dalam kitab Al-Maqasid. Kata Ibnu Salah dalam Muskilul Wasid, hadis ini tidak ma'ruf. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tanqih, mungkarun batilun. Ada hadis hak atas tu ada khilaf lah, ada setengah mengatakan hadis mungkar, pendapat Nawawi. Waktu kata hadis ada dhaif. Dan hadis di atas itu tadi telah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasi' fil Mazhab. Ni kitab ni 9 jilid hak tabak baru ni. Al-Wasi' fil Mazhab ni hak tahqiq Dr. Ali Mahyuddin Al-Qarahdari, ketua Persatuan Rabitah Alami antara bangsa. Ada lagi tu tahqiq dah lagi. Kata Al-Qarahdari, Al-Qarahdari sana yang muhakkik, Syekh Mahyuddin dah doktor. Muhakkik kitab itu berkata Hafiz Ibnu Hajar, hadis itu telah meriwayatkan ia oleh Abu Nuaim Syekh Bukhari pada Kitabus Shalah Mursalah, tetapi rijalnya siqah, maka batalah ingkar Imam Nawawi di atas hadis itu. Jadi pendapat Nawawi yang kata batilun tu atau munkarun tu ditolakkan oleh ni hak sebut hak muhakkik, hak pendapat Ibn Hajar. Dia tolak tu. Kulluna raddun wa mardudun. Ada yang kena tolak, ada yang menolakkan. Berkata Suyuti meriwayatkan dia dengan ini lafaz ulih kitab dah. Ulih Dailami, kitab tu silap sikit. Ulih Dailami dalam Musnad Firdaus dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syu'abul Iman tu alif lam tu buat dalam Syu'abul Iman, bukan As-Syu'ab dah tu alif lam tu buat. Kalau nak buat alif lam kena buat iman. Nama kitab mana Syu'abul Iman. Dan meriwayatkan dia oleh Ahmad dan Tirmizi dengan sanad keduanya daripada hadis Mu'ad dengan lafaz Ra'sul amri kullih al-islamu wa umuduhu as-salatu. Itu lafaz hak riwayat Imam Tirmizi. Dan di sisi Ahmad, Ra'sul amri wa umuduhu as-salatu. Kata Tirmizi hadis sahih. Ni lafaz ni. Lafaz ni hadis sahih. Patut tengok dalam kitab banyak buah tu, Sunan Tirmizi dan Fathul Kabir ila akhirih. Dan bahawasanya daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala yang keji-keji, dan yang terlebih aib daripada segala yang aib-aib itu bermudah-mudah. Bermudah-mudah tu khabar bahwa, ataupun kita nak pakai isim bagi bahwa, daripada sebesar tu khabar bahwa, khabar anna lah. Bermudah-mudah seorang dengan semaya dan menghilangkan jemaah dan berjemaah yang telah diangkat Allah dengan dia akan sederajat.
dan diampuni Allah dengan dia akan segala kejahatan dan dosa, dan berbuat ibadat dengan dia ahli bumi dan ahli 7 petala langit, dan tidak meninggalkan semaya dan permain-mainkan dia oleh dunia, mereka yang telah terdulu celaka pada azali, pada ilmu Allah lagi. Dan besarlah seksa, tak rugilah jual belinya. Kalau tak semaya, jual beli pun tak berkat, dan panjang menyesalnya. Maka mereka yang meninggalkan semaya, dimerkai Allah akan diakan mereka, dan mati ia atas ketiadaan Islam. Itimam mati yang tak ada iman terus, ataupun mati tak sempurna dan Islam, kalau tak semaya. Neraka Jahannam, neraka Jahim itu tempat kediamannya, dan neraka Hawiyah itu tempat berbalik-balik dan tempatnya, dan dilaknat Allah, dan dilaknat akan dia pada Allah, yakni di sisi Allah Ta'ala, yakni dijauhkan daripada rahmat. Itu tafsir bagi laknat, dan dihalaukan dia pada buminya dan pada langitnya. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, latar belakang di bawah tu baca sendiri dah. Latar belakang riwayat hidup Abu Ali bin Abi Talib tu paling mana baris tu kita tinggal baca sendiri. Daripada Nabi SAW katanya, hadis ni bawah ni kita tak jumpa, tolong cari ya. Lafaz hadis ini kami tidak menjumpainya, wallahu alam. Patut minta buat kita ni pakak-pakak cari hadis ni dia ambil mana, lafaz bahasa Arab lagu mana. Kalau siapa jumpa kita nak benar tu, kita nak tambah suku bila tambah semula. Tapi kita cari dah tu, setahu kita tak jumpa. Kita pun tak ada pandai juga cari gitu-gitu. Nabi katanya, mendengar, kata Sayyidina Ali, mendengar aku akan Rasulullah bersabda, ya, tiada daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan semaya dan tidak mendatangkan dia, malaikat disurat, ditanda, dicatat oleh Allah Ta'ala atas mukanya ini keluar daripada rahmat Allah. Jauh pada rahmat Tuhan, keluar pada rahmat Tuhan. Maka aku tu Nabi, kelepasan daripadanya. Ana bari minhu. Tapi kita tulis lafaz tu dalam letak, dalam maktabah tu tak jumpa dengan lafaz hadis. Tulis tu terik kat dah tu cari dah. InsyaAllah tolong cari kalau ada. Mungkin Tuhan tak jemput. Kita jumpa hadis tu, dia mau jumpa, dia mau tolong royak. Kita nak bubuh semula. Dan apabila ditinggal seseorang akan semaya fardu yang satu jua, nescaya disurat namanya atas pintu neraka. Satu waktu ya. Dan tersebut pada hadis pada Anas bin Malik. Anas tu adalah latar belakang di bawah, beranak anak mati bila tu. Lebih kurang, dan insya-Allah tu kita agak baca sendiri. Pada firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Maka berkata Anas, apa al-falaq itu ya Rasulullah? Sabdanya, al-falaq tu iaitu satu telaga di dalam neraka Jahannam. Jika terbang burung 1000 tahun tidak sampai kepadanya. Wah, dalam. Kalau burung terbang lagi pun tak suk lagi. Maka kataku, bagi siapa ia ya Rasulullah? Sabdanya, bagi orang yang meninggalkan semaya serta sihat badan. Hadis ni juga kami tidak menemuinya lafaz hadis. Tak temu lafaz hadis dan takhrij dalam kitab gapo. InsyaAllah kita wazifah kanban hijau umur buat kita hak mari ni. Tolong cari. Kalau ketemu kita nak berkongsi sama, dan kita akan tambah semula tempat hadis ni tidak menemui, kita akan takrij siapa riwayat. Kalau jumpa dua hadis ni, dua lah. Bakak-bakak cari. Dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Nabi Hurairah, daripada Nabi SAW pada akhir hadis itu sewaktu sabdanya, turun atasku Jibril dan katanya, baca olehmu. Iqra, kata aku, qultu, dan apa aku baca? Wa ma aqra'u, aku nak baca apa? Katanya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Itu ayat Quran. Maka mengiringi datang kemudian daripada mereka itu oleh oleh pencil yang jahat,
Apa makna? Yakni anak cucu mereka itu yang jahat, yang meninggal mereka akan semaya. Dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu daripada segala maksiat. Maka lagi akan berjumpa mereka itu kejahatan. Dan kata kiri iaitu satu wadi di dalam neraka jahanam. Gugur mereka itu padanya. Maka kataku, ya Jibril, adakah sia-sia umatku akan semaya kaman daripada aku? Katanya, bahkan datang pada akhir zaman, beberapa manusia pada umat Tuhan hamba, sia-sia mereka itu akan semaya. Bila Nabi tak ada dah pun, ramai yang mesti akan semaya. Dan takhir mereka itu segala waktu, yakni waktu semaya. Dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu. Satu dinar pada mereka itu terlebih baik daripada semaya mereka itu. Hadis ni pun sama dah, kita tidak ditemui lafaz hadis daripada Nuh atas. Pak Nabi sebut semua lafaz hadis ni panjang ni, tapi kita tak jumpa lafaz dia. 3 hadis tu. 3 hadis tu insya-Allah kita pakat cari. Adapun nota kaki tu kita sebut latar belakang Sayyidina Umar tu siapa, Abu Hurairah tu siapa. Kita agak baca sedikit dah tu, tak ada banyak sikit-sikit lah. Dan pada tafsir qauluhu ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Sabda Nabi iaitu semaya yang 5 waktu. Dan sabda Nabi tidak difardu oleh Allah Ta'ala atas segala hamba, kemudian daripada tauhid akan sesuatu yang lebih kasih kepadanya, pada Allah Ta'ala, daripada semaya. Tauhid itu nombor 1. Kita beriman dan mengesahkan Allah tu, waktu tetap dah. Lain daripada tu, yang paling kasih kepada Allahnya semaya. Dan jika ada sesuatu terlebih kasih kepadanya daripada semaya, kalau ada hak lain lagi, nescaya diperbuat ibadat dengan dia segala malaikat. Karena setengah daripada mereka itu rokok, dan sujud, dan berdiri, dan duduk. Itu ibadat malaikat dia panggil. Hadis tu ada tempat temu juga sikit-sikit tu. Hadis Hasan ni. Hadis hak sabda Nabi tidak difardu tu, hadis ini akan satu turun bawah. Diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, bilik pertama 258, Darul Wa'yi, mata dia dah bihalaq. Hadis Nabi kata, ma iftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid syai'an ahabbu ilaihi minas salah. Walau kana syai'un ahabbu ilaihi minha lata'abbada bihi malaikatuh. Wa minhum raki'un wa minhum sajidun wa minhum qa'imun wa qa'idun. Dia terjemah supah dengan Arab, harfan bi harfin. Kemudian hadis ni lagu mana? Dhaif ke lagu mana? Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, orang yang mentakrikkan hadis Ihya, lam ajidhu. Dia kata, tak. Aku tidak mendapatikan hadis ni hakaza. Maksud dia Al-Iraqi orang lama ni, orang takrik hadis Ihya ni. Dia pun tak jumpa juga. Wa akhirul hadis inda Tabarani min hadis Jabir wa al-Hakim min hadis Ibn Umar. Hadis ini saya tidak mendapatkan dia, beginilah. Dan akhir hadis ini di sisi Tabarani daripada hadis Jabir dan si Al-Hakim dan hadis Ibn Umar. Maknanya hadis tu wallahu alam, dia pun tak temu juga. Cuma balik hujung-hujung tu ada sebut oleh hadis Jabir di sisi Al-Hakim dan juga Indat Tabarani. Balik hujung lah, balik awal tu tak ada juga. Telah menyebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dan Bunyatul Musalli. Tapi kena tengok tu, tengok dalam kitab Taqiyul Wafi, muka surat Musalli asal tak ada buka dak lah, kita ambil situ. Dan pada riwayat Jabir dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, hadis Musalli Syekh Daud bagi hadis ni. Tak kala dinaikkan Rasulullah ke langit, melihat ia pada langit dunia akan malaikat berdiri selama-lamanya. Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan Allah, tidak rokok, dan pada langit yang kedua rokok selama-lamanya. Tidak mereka itu mengangkatkan kepala. Jadi amalan ibadat malaikat ni kalau rokok-rokok, sujud-sujud, diri-berdiri. Dia bukan seperti kita dah. Langit yang ketiga pula sujud akan Allah, tidak mengangkat kepalanya, malaikat ketika memberi salam Rasulullah akan mereka itu. Maka dia angkat kepala kerana menjawab salam Rasulullah. Kemudian maka sujud pula semula, selamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat.
Dan pada langit yang keempat atas huk mereka itu mana baca tahiyat selama-lama. Dan pada langit yang kelima mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lama. Langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lama. Dan pada langit yang ketujuh mereka mengucap salam selama dijadikan Allah kan mereka itu. Maka cinta hati Rasulullah dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu baginya bagi Nabi. Nabi mintalah jadi amalan untuk dia dan bagi umatnya. Maka telah mengetahui oleh Tuhan yang Al-Khallaqul Alim akan cita Nabi serta sudah diketahui pada azalnya dihimpunkan segala ibadat malaikat yang di dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat semaya. Himpun tak di Nabi belakang 2 rakaat semaya. Maka memuliakan nabinya kerana memuliakan Nabi dan umatnya. Kata Mu'ad dan Jabir, maka barang siapa berdiri dalam semaya serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rakaatnya dan sujudnya adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan bagi dalamnya daripada segala kejadian Allah. Jadi perkataan hak ni hak saya dak sebut ni. Kita baca habis saya dak sebut sana itu. Perkataan Syekh Daud ini adalah hadis yang diriwayat oleh Jabir dan Mu'ad radhiyallahu anhuma. Ini disebut dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab lain tak ada. Dalam kitab tu hadis tu yang dhaif pun ada, dan ulama mengatakan maudhu' pun ada dalam kitab Durrah. Kena tengok tahqiq lah. Tapi ada tertulis di situ dah hak Arab wa an Mu'ad bin Jabal wa Jabirin ila akhirih. Perkataan yang sama turun di tengah. Perkataan yang sama dengan hadis tersebut di atas itu disebut juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Lebih kurang makna dia lah. Wal hikmatu fi taksisi fardhis salati bi lailatul Isra annahu sallallahu alaihi wasallam Amir Hajawi. Maksudnya hikmah ditaksihkan fardhus salat pada malam Isra ialah bahawa Nabi tatkala dinaikkannya ke langit, beliau melihat pada malam itu ibadat para malaikat. Setengah mereka berdiri, tidak duduk, dan yang rakaat tidak sujud, dan yang sujud tidak duduk. Maknanya sujud-sujud, rakaat-rakaat, duduk-duduk. Lalu Allah Ta'ala menghimpunkan bagi Nabi dan umatnya demikian itu semuanya pada tiap-tiap rakaat yang disalatkannya oleh seorang. Duduk Nabi belakang dan semaya di umat dia dengan mencukupi syarat-syarat daripada tamak-ninah dan ikhlasnya. Di sana tak baca kita. Dan dikatakan bahawasanya segalanya semaya daripada malaikat yang di dalam 7 petala langit itu dinamakan segala mereka itu Khuddamur Rahman, nama dia malaikat. Dan membesar mereka itu dengan tersebut atas segala malaikat. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, bawah tu letak belakang dia dah, kita tulis sikit sebanyak tu insya-Allah. Kita rasa baca sikit lah, kita tak baca tu. Tarajim dia. Sebaik-baik hamba Allah Ta'ala itu segala mereka yang diamat-amati dan mengintai-ngintai akan matahari. Berarti matahari tengok waktu lah. Dan bulan dan segala bayang-bayang dan segala bayang-bayang. Mengintai apa tu? Amati tu bagi kerana zikrillah, yakni bagi kerana semaya. Mana duduk sehari tu berarti waktu semaya. Itu hamba yang paling baik. Awal-awal barang yang dihisapkan. Kat tu dulu lah sikit apa dah pasal. Tengok dulu banyak hari ni. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.